Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Muhammad bin Uzair daripada kelas 13. Pada hari ini bagi melengkapkan kerja kursus ataupun pentaksiran berterusan pembentangan secara individu berkaitan dengan tajuk pembuangan anak, punca dan penyelesaian. InsyaAllah saya akan membentangkan tajuk ini bagi melengkapkan kerja kursus bagi subjek PIMK 3103. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Jainuddin bin Ngah selaku pensyarah bagi subjek ini. Baik, tanpa membuang masa, saya akan berkongsi berkenaan dengan berkaitan dengan akhlak terlebih dahulu, kerana pembuangan anak adalah salah satu daripada contoh keruntuhan akhlak di dalam masyarakat. Baik, apa itu akhlak? Akhlak dari segi bahasa merupakan kata jamak daripada khuluq yang bermaksud tabiat, gaya hidup, adat dan sifat semula jadi seseorang. Ibnu Miskawih menyatakan akhlak merupakan suatu hal ataupun situasi kejiwaan yang mendorong seorang insan melakukan sesuatu perbuatan dengan senang tanpa berfikir dan perencanaan yang rapi. Daripada ini, dapat kita lihat bahawasanya akhlak ini tanpa suatu perkara yang tidak lain dan tidak bukan ditunjukkan melalui perbuatan atau lisan yang berkaitan dengan tabiat dan gaya hidup kita. Baik sama ada perkara yang baik ataupun buruk, sama ada berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah ataupun tidak, itu adalah akhlak. Baik. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'ithu liutammima salihal akhlaq." Seluruhnya aku ini diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Ini menunjukkan bahawasanya datang Islam memperbetulkan bagaimana penandanya akhlak di dalam sesuatu masyarakat ataupun yang kita telah lakukan ataupun tidak lakukan, baik sama ada yang perkara yang baik ataupun tidak. Baik. Sebelum itu, kalau kita lihat bagaimana akhlak ini berfungsi adalah daripada tonjolnya ataupun kelakuan ataupun perbuatan yang kita pamerkan kepada seseorang ataupun dalam masyarakat. Baik. Tanpa membuang masa, kembali kepada tajuk kita, keruntuhan akhlak, iaitu pembuangan anak, punca dan penyelesaian. Apakah punca dan penyelesaian bagi setiap punca tersebut? Baik. Di sini kita lihat bagaimana apakah itu maksud perbuatan pembuangan anak ataupun bayi. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka 2000, pembuangan bayi adalah perbuatan mencampakkan atau menghapuskan anak kecil yang tidak berdosa di merata tempat tanpa sifat berperi kemanusiaan. Dapat kita lihat di sini bahawasanya pembuangan bayi ini adalah perkara satu yang jenayah yang tak dapat kita lari daripada menjatuhkan imej keluarga dalam masyarakat dan negara di sisi global. Perkara ini adalah satu jenayah yang buruk. Tak dapat kita nafikan bahawasanya ini adalah perbuatan yang dicegah dan tidak ada di sisi syariat Islam itu sendiri. Sudah tentu ini lari daripada tuntutan akhlak, bahkan adalah seteruk-teruk perkara dalam akhlak tersebut. Baik. Berbalik kepada punca dan penyelesaian. Apakah punca pembuangan anak? Di sini saya senaraikan terdapat 4 punca pembuangan anak. Yang pertama adalah didikan agama dari sudut pergaulan. Yang kedua, medan masa. Yang ketiga, pendidikan seks. Dan yang terakhir sekali adalah kemiskinan. Baik. Didikan agama, pergaulan. Pergaulan antara satu jantina dengan satu jantina. Bagaimana pergaulan didikan agama dari sudut pergaulan ini menjadikan pembuangan anak? Kalau kita lihat kecitik di sini, poin yang pertama, punca isu pembuangan bayi berlaku
daripada kecerdikan agama dalam pergaulan. Hal ini kerana sikap masyarakat tidak mengambil berat hubungan bebas antara lelaki dan wanita. Apabila tiada had batasan antara jantina dan jantina lain, menjadikan seks rambang ataupun seks luar nikah yang menjadikan perkara terkutuk berlaku. Perbuatan akhirnya menyebabkan kelahiran anak luar nikah seperti mana yang dinyatakan Ainul Bashirah et al. 2012. Tambahan pula, persetubuhan dan kehamilan luar nikah merupakan faktor berlakunya kes pembuangan bayi menurut Adibah dan Siti Zubaidah 2017. Apabila lahirnya insan daripada perbuatan terkutuk tersebut, mereka akan rasa malu. Mereka malu di sisi masyarakat, menjatuhkan imej keluarga tersebut, menjadikan jenayah itu halal dilakukan menurut mereka. Sebab itulah Allah berfirman di dalam surah Al-Quran, kitab Maha Suci, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat. Allah berfirman kat sini menghampiri zina, bukan melakukan zina. Menghampiri zina bukan sahaja kita boleh katakan jalinan antara persetubuhan, tetapi zina itu kita tidak mahu menghampiri. Melihat, menjaga pandangan pun kita kena jaga antara pergaulan. Jadi apabila ceteknya agama, perkara-perkara yang terkutuk pun berlaku, membuka jalan perkara yang terkutuk. Sebagai contoh, tidak ada pergaulan, tidak ada agama dalam pergaulan, menjadikan persetubuhan luar nikah berlaku dan menjadikan lagi satu jenayah, iaitu pembuangan bayi kerana ingin menutup aib yang terkutuk tersebut. Baik. Apakah penyelesaian ataupun solusi kepada didikan agama dari sudut pergaulan? Saya berpendapat untuk membendung gejala ini ialah bermula daripada didikan agama di sekolah. Kenapa saya pilih di sekolah? Kenapa tidak di keluarga? Kerana di sekolah terdapat jantina ataupun sosial interaksi sosial antara lelaki dan wanita ataupun perempuan dan lelaki di sekolah. Berbanding di rumah hanya ada adik-beradik, meskipun lelaki dan wanita, tetapi pergaulan itu dapat kita lihat perbezaan dengan di sekolah. Di sekolah mungkin terasa dia punya emotion dia ataupun afektif dia lebih menarik dengan orang luar. Tapi jadinya di sekolah ini adalah mulanya pergaulan antara lelaki dan wanita ataupun perempuan dan lelaki berlaku. Oleh itu, guru kerja Islam perlu berusaha dalam membentuk akhlak peribadi pelajar dengan memberi pendidikan agama, iaitu selari dengan fitrah akhlak. Menurut Muhammad Suradin dan Dixon 2018. Dapat saya tertarik juga saya berkenaan dengan hadis yang menunjukkan perbuatan-perbuatan baik ini membawa kepada agama. Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapat pahala seperti mana pahala orang yang mengerjakannya. Jadinya, apabila didikan agama di sekolah diterapkan oleh guru, pelajar-pelajar akan mencegah perkara-perkara yang terkutuk. Dia menunjukkan perkara yang baik dalam ikhtilat, menunjukkan perkara-perkara yang tak sepatutnya berlaku, dicegah. Seperti yang mana kita tahu, amar ma'ruf nahi munkar itu berlaku di dalam kalangan pelajar tersebut kerana didikan agama oleh guru, menjadikan mereka menjaga batasan antara lelaki dan perempuan dan mengelak daripada persetubuhan luar nikah, dan tiadalah
solusi kepada pembuangan bayi. Sekiranya tiada persetubuhan atau pergaulan melampaui batas. Akhirnya, tiadalah pembuangan bayi. Baik. Seterusnya adalah media massa. Kenapa saya pilih media massa? Kerana kebiasaan remaja tidak akan memikirkan akibat daripada tindakan mereka didorong oleh faktor seperti pengaruh bahan lucah melalui internet. Menurut Nordin, 2012. Bagaimana internet itu dapat mempengaruhi mereka untuk melakukan perkara-perkara lucah daripada pornografi. Bagaimana mereka melayari perkara-perkara yang tak sepatutnya ataupun budaya kuning yang mereka lakukan, mereka layari, mereka explore yang tak sepatutnya mereka layari. Media massa memainkan peranan menjadi punca kepada pembuangan bayi. Kajian Absyah dan Muhammad Isa 2019. Genre yang berunsurkan keganasan dan seks menjadi tumpuan remaja layari di media massa. Bagaimana ini boleh berlaku? Apabila kita lihat remaja kini, statistik pornografi yang meningkat. Tambahan pula pada waktu PKP, apabila statistik pornografi meningkat, mereka lebih suka akan seks dalam kalangan remaja. Jadinya, persetubuhan berlaku. Apabila persetubuhan rambang berlaku, lahirlah insan yang tidak bersalah yang menjadikan mereka menutup aib mereka akan membuang bayi demi menjaga keluarga ataupun menjaga nama mereka. Bermula daripada berikan seks ini, mereka tak tahu pun asalnya bagaimana melakukan seks dan bagaimana untuk membuang bayi, bagi menutup aib mereka. Bagaimana nak membuang bayi tu, di mana dan bagaimana nak menutupnya? Melalui media massa berkaitan dengan keganasan, menerusi filem-filem yang ada berkaitan dengan pembuangan bayi, menerusi kita lihat drama-drama yang ada berkaitan dengan keganasan dan seks. Mereka melihat dan mereka mengambil idea-idea tersebut untuk menjadikan sebagai satu alasan ataupun menjadikan sebagai satu tindak tanduk yang menutup aib mereka apabila telah melakukan seks dan menjadikan hamil luar nikah itu berlaku. Ini mempengaruhi mereka dalam setiap perkara. Sabda Rasulullah SAW, mata itu berzina, hati juga berzina. Zina mata adalah dengan melihat yang haram. Zina hati membayangkan pemicu syahwat yang terlang, sementara kemaluan membenarkan atau mendustakan semua itu. Tak dapat dinafikan, media massa kini senang, mudah sangat untuk dilayari. Bagaimana mereka boleh mencari laman-laman sesawang untuk menutup aib mereka menggunakan media massa. Solusinya adalah pemantauan genre tontonan media baik melalui TV, peranti ataupun internet oleh keluarga. Di sini keluarga main peranan. Tadi, untuk pendidikan agama, guru main peranan. Tetapi media massa keluarga. Mengapa? Menurut Nordin dan Bakutang 2021, bimbingan anak-anak terhadap dunia teknologi adalah melibatkan peranan ibu bapa secara mutlak. Ibu bapa yang memberi gadget kepada anak-anak. Guru-guru hanya dapat mendidik anak-anak ataupun anak-anak murid di sekolah bagaimana nak mengawal pergaulan mereka. Tetapi media massa sebenarnya, kalau kita lihat bagaimana ibu bapa zaman sekarang nak memujuk anak-anak daripada tangisan ataupun merajuknya mereka adalah memberi tablet, memberi handphone. Daripada situ sebenarnya
akan menjadikan mereka lebih tertarik untuk melihat media massa ataupun peranti-peranti layari pelbagai macam-macam kalau kita boleh katakan sesawang yang baik ataupun buruk di tangan mereka. Jadi ni kontrolnya adalah daripada ibu bapa. Dalam konteks penggunaan internet, kajian daripada Joe Poca 2017 mendapati bahawa gaya keibubapaan autoritatif dijelaskan sebagai gaya yang membantu anak-anak untuk mewujudkan rasa tanggungjawab terhadap penggunaan internet. Sekiranya menurut kajian yang dijalankan, ibu bapa yang kita boleh katakan dictator ataupun autoritatif, dia membantu sebenarnya dalam penggunaan media massa anak-anak. Tak dapat dinafikanlah kerana apa gaya ini dijalankan. Sebabnya menjadikan satu addicted ataupun ketagihan media massa di kalangan anak-anak. Mereka melayari bukan pelbagai yang tak masuk akal dari sudut pemikiran kita yang sihat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Apabila pencegahan daripada keluarga, daripada pengetahuan anak-anak berkaitan dengan perkara keganasan dan seksual yang melampaui batasan, menjadikan tiadanya pembuangan bayi berlaku. Baik, seterusnya adalah punca pembuangan bayi dari sudut pendidikan seksual. Pendidikan seksual adalah secara umumnya pendidikan seksual adalah satu ilmu yang berkait rapat dengan pemeliharaan keturunan. Salah satu unsur penting dalam maqasid syariah yang perlu umat Islam laksanakan menurut Siti Fatimah 2020. Bagaimana pemeliharaan keturunan itu dapat dicegah dan dapat dijaga keturunan itu untuk melengkapkan maqasid syariah dijalankan. Dari segi sumber maklumat, kalau kita lihat pada statistik lah, sumber rujukan utama pelajar adalah rakan-rakan. Berkaitan dengan apa? Dengan seksualiti. Televisyen, wayang, kawan-kawan, internet. Manakala pengalaman seksualiti mereka adalah daripada menonton filem ataupun video lucah, keluar temu janji, membaca bahan lucah. Menurut Abdul Manaf 2013. Makanya kalau kita lihat, tak ada pendidikan seksual yang diajar berkaitan dengan khusus untuk pendidikan seksual. Jadinya tak ada, kalau kita lihat, sekiranya tak ada pendidikan seksual, anak-anak mungkin sudah sumbang mahram. Anak-anak mungkin tak sedar mereka ini menjadi mangsa seksual, baik daripada dalam kalangan keluarga ataupun rakan-rakan ataupun pihak-pihak yang tak bertanggungjawab berkaitan dengan akhlak tersebut. Oleh itu, pendidikan seksual penting. Bagaimana bukan sahaja persetubuhan, tak. Tetapi pendidikan seksual ini di dalam pergaulan antara keluarga pun penting. Kenapa? Kadang-kadang tak menjaga pun antara ibu dan bapa dalam sudut aurat ataupun perbatasan dalam segi pemakaian baju dan sebagainya. Menjadikan anak kecil terangsang ataupun melihat perkara yang ini biasa. Sedangkan itu luar biasa adalah mencegah syariat. Puncanya pendidikan seksual yang cuai, menjadikan persetubuhan luar nikah dan membuang anak kerana menutup aib. Poin di sini kita dapat lihat aib itu menjadi satu dosa, tetapi nak menutupnya mereka mencari jalan
buang anak adalah lebih terbaik. Oleh itu, firman Allah SWT, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan darjat-darjat orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan agama dengan beberapa darjat. Kalau kita lihat, mereka menuntut ilmu berkaitan dengan pendidikan seksual, tiadalah perkara-perkara yang tak menjaga keturunan ini. Sebagai contoh, berlakunya kita boleh katakan mangsa-mangsa seksual ini ataupun amang-amang seksual ini menjadikan anak-anak haruan, kita boleh katakan haruan makan anak. Amang-amang seksual ini menjadikan anaknya sebagai mangsa seksual. Anaknya tak tahu yang sedangkan dia merupakan mangsa seksual. Tetapi dengan adanya ilmu berkaitan pendidikan seksual, daripada sudut kecil lagi, menjadikan anak-anak ataupun menjadikan zina tidak berlaku, apatah lagi pembuangan bayi. Baik. Bagaimana solusi ataupun penyelesaian masalah bagi pendidikan seksual? Dapat diperanankan oleh pihak kerajaan dengan kerjasama ibu bapa. Main peranan di sini adalah kerajaan. Saya ambil kerajaan kerana tak semua ibu bapa faham berkaitan dengan pendidikan seksual. Bahkan ada yang menyatakan, oh ya, pendidikan seksual, adakah ini menggalakkan seksual? Tak. Sebagai cadangan, agensi kerajaan perlu mengusahakan program-program untuk memperkasakan ibu bapa dalam hal ini serta membina modul latihan pendidikan seksual untuk anak-anak dengan ibu bapa sebagai khalayaknya. Maksudnya dalam kalangan ibu bapa itu disediakan modul latihan pendidikan seksual untuk anak-anak. Anak-anak tahu perbatasan ataupun bagaimana seksual ini berlaku, seks ini berlaku, dan ibu bapa itu tekankan sendiri kepada anak-anak. Jadinya tiadalah kecuaian dalam berkaitan dengan seks. Sekiranya anak-anak tahu daripada ibu bapa menerusi program-program berkaitan dengan oleh pihak kerajaan. Apabila program ini dijalankan, kesedaran oleh ibu bapa mendidik anak berkaitan dengan pendidikan seksual. Anak-anak tahu berkaitan pendidikan seksual, tak adanya perzinaan ataupun persetubuhan luar nikah dan hamil luar nikah dan serta pembuangan bayi tidak akan berlaku kerana pendidikan seksual tinggi. Program-program semua ini pernah disarankan untuk masyarakat Australia dengan tujuan agar ibu bapa dibekalkan dengan maklumat yang terkini mengenai kepentingan membangunkan literasi seksual dalam kalangan kanak-kanak menurut Kerry H. Robinson 2013. Dapat lihat kat sini bagaimana program ini dapat mencegah perkara-perkara yang kotor baik di sisi masyarakat oleh ibu bapa dan menurunkan kepada anak-anak. Seterusnya, tiadalah pembuangan bayi berlaku kalau kita lihat secara teori dan praktikalnya. Baik. Dan terakhir sekali adalah kemiskinan. Kemiskinan, betul ke kemiskinan boleh menjadikan pembuangan bayi? Kalau kita lihat ya, bagaimana gejala membuang anak ini adalah daripada isu kemiskinan. Kerana komitmen menjaga bayi menjadi cabaran kewangan dan mendorong ibu membuang bayi mereka menurut Jedukun atau 2012. Kalau kita lihat ya, sekarang ini nak menyediakan keperluan anak seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan boleh menjadi sangat mencabar menjadi faktor pembuangan bayi oleh ibu bapa. Kerana tak sanggup menjaga ataupun menyara bayi tersebut. Menjadikan bayi tersebut mangsa keadaan pembuangan bayi. Mereka ada anak, tetapi tak sanggup menjaga anak tersebut dari pelbagai faktor, mengambil keputusan untuk membuang anak tersebut. Baik dah berumah ataupun tidak berumah tangga.
Rasulullah SAW, kadal faqru an yakuna kufran. Hampir-hampir kefakiran itu menjadi kekafiran. Disebabkan kefakirannya, hampir-hampir mereka menjadi kafir, dan antara jenayah yang mereka lakukan adalah membuang anak. Oleh itu, ini punca kepada pembuangan bayi. Solusinya adalah saya menyarankan memperkenalkan perkhidmatan pusat pelindungan NGO bayi kepada masyarakat dengan luas. Kadang-kadang pusat pelindungan bayi, masyarakat tak tahu pun kewujudannya. Kewujudan perkhidmatan pelindungan bayi oleh NGO tak tahu kewujudannya. Jadinya NGO memainkan peranan. Memainkan peranan ini bagaimana? Mereka menerangkan bagaimana NGO ini melakukan khidmat mereka. Antaranya adalah meletakkan bayi di pusat pelindungan bayi merupakan pilihan yang selamat untuk ibu-ibu terdesak yang mempunyai bayi baru yang tidak dikehendaki daripada meninggalkan di tempat-tempat lain yang berisiko, menimbulkan risiko kepada nyawa bayi. Syazah Hanin, Nur Jannah, Nurul Huda, Ezarin, 2018. Dapat dilihat ya, kadang-kadang kita lihat orang miskin yang fakir ni nak anak. Tetapi apabila kemiskinan tu menjadi faktor sukaran mereka menyara, menjadikan mereka merasakan bebanan kepada mereka dari sudut sosioekonomi. Oleh itu, perkhidmatan ini membantu dalam kebajikan bayi yang tidak diingini daripada buang tong sampah, hutan dan sebagainya. Sekaligus menghapus istilah ibu membuang anak. Dapat dilihat sini, mereka kemiskinan ini dapat menghapuskan pembuangan bayi. Secara umumnya, tak adalah buang bayi merata-rata di tempat, sedangkan mereka dapat meletakkan bayi yang tak diingini mereka dan beri kepada pusat NGO tersebut yang mampu menyara anak-anak, dapat membuat anak-anak tersebut menjadikan anak angkat kepada individu ataupun keluarga yang mahukan anak. Itu adalah daripada sudut kemiskinan solusinya. Dapat lihat kat sini ya, sebagai kesimpulan, Syed Qutb berkata kerendahan jiwa manusia di zaman jahiliah mengakibatkan tersebarnya adat menanam anak perempuan hidup-hidup kerana takut dan malu dan takut miskin. Adat ini diceritakan Al-Quran sebagai merakamkan keburukan zaman jahiliah, kerana di zaman inilah Islam menyelamatkan umat Arab dari jurangnya yang dalam dan mengangkat darjat manusia seluruhnya. Kita boleh lihat dalam Fizilal Al-Quran 17:185. Bagaimana tak ada perbezaan sekiranya tiada perubahan yang dilakukan. Baik kita lihat pendidikan agama yang boleh diselesaikan oleh guru, kemiskinan NGO, pendidikan seksual oleh kerajaan kepada ibu bapa, media masa yang dikawal oleh ibu bapa. Kalau tak ada peranan daripada pelbagai yang saya nyatakan ini, tak ada beza pun jahiliyah dengan zaman sekarang sekiranya tiada perubahan. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik. Berbalik kepada asal Al-Quran dan As-Sunnah menjadi satu ikutan yang terbaik kepada kita. Kalau kita lihat bagaimana tinggalnya Al-Quran dan Sunnah ini di kalangan umat manusia menjadikan jenayah ini berlaku, inilah punca utama mereka. Oleh itu, pembuangan bayi yang dahulu kalanya dilakukan oleh zaman jahiliyah dapat dihapuskan dengan hadirnya Nabi
ataupun hadirnya wahyu Islam itu perlu kita ambil kembali untuk dijadikan dorongan kepada kita untuk tidak melakukan jenayah yang buruk ini, pembuangan bayi. Oleh itu, punca yang telah saya nyatakan dapat tidak dapat disangkal lagi dengan penyelesaian yang saya nyatakan. Oleh itu, sekadar itu saja. Sekian, terima kasih kepada terima kasih sudi mendengar pembentangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.